Selamat sejahtera semua. Kumpulan kami akan membentangkan model integratif perubahan berencana. Bullock dan Barton 1985 telah mereka satu model perubahan dipanggil model integriti perubahan berencana yang menerangkan kedua-dua aspek ini, iaitu satu, keadaan organisasi dan proses perubahan. Model ini mempunyai 4 frasa. 4 frasa dalam model perancangan integratif adalah frasa peninjauan, frasa perancangan, frasa tindakan dan frasa integrasi. Dalam frasa peninjauan terdapat satu proses perubahan yang melibatkan kesedaran keperluan, lepas tu akan mendapatkan kontrak dan mencari. Dalam ketiga-tiga itu mereka akan saling berkait antara satu lain. Dalam frasa perancang pula akan berlaku diagnosis, lepas tu membuat keputusan dan membuat reka bentuk. Ketiga-tiga ini juga saling berkait antara satu sama lain. Pada frasa tindakan, di mana berlakunya pelaksanaan dan penilaian. Yang dua-dua itu juga saling kait. Yang terakhir, frasa integriti. Di sana akan berlaku pemantauan, pembaharuan dan peresapan. Sekarang kita akan meneliti setiap frasa. Pada frasa pertama iaitu frasa peninjauan, organisasi akan membuat keputusan sama ada untuk merancang satu perubahan khas dan mengirakan serta mengagihkan sumber yang diperlukan. Ini memerlukan kesedaran mendorong ahli organisasi untuk berubah dan memulakan proses perubahan ini. Yang kesedaran mereka membantu untuk mendorong usaha untuk mencari pakar perunding atau yang dipanggil OD, dan bantuan boleh menghasilkan pengikatan perjanjian perkhidmatan pakar OD ini. Pada masa ini, organisasi juga membuat pertimbangan mengenai kemahiran dan kebolehan perunding, dan pada masa yang sama juga pakar perunding ini boleh menilai sama ada pelanggan telah bersedia untuk melaksanakan program perubahan dan mempunyai sumber dan komitmen untuk berubah. Pada frasa peninjauan juga, peraturan perhubungan bekerjasama dibentuk dan mendapatkan penjelasan mengenai yang pertama, apakah harapan setiap kumpulan daripada perhubungan bekerjasama tersebut? Yang kedua, berapa banyakkah masa yang akan dilaburkan dan berapa kosnya? Yang ketiga, apakah peraturan untuk melaksanakan perhubungan perundingan tersebut? Contoh dalam bidang pendidikan ialah Google Classroom yang diumumkan pada 6 Mei 2014 dengan pratonton untuk beberapa ahli program G Suite untuk pendidikan Google. Pada 29 Jun 2015, Google telah mengumumkan Classroom API iaitu Application Programming Interface dan butang kongsi untuk laman web yang membolehkan pentadbir sekolah untuk terus melibatkan diri dengan Google Classroom. Frasa kedua iaitu frasa perancangan akan memula perancangan selepas masalah yang dihadapi oleh organisasi difahami dan sumber-sumber untuk program itu perunding telah diagihkan. Dalam proses perubahan dilaksanakan selepas diagnosis, satu frasa di mana organisasi mengenal pasti punca masalah dengan pengumpulan maklumat penting yang berkaitan dengan operasi atau fungsi organisasi dan seterusnya membuat analisis. Diagnosis dilakukan bersama ahli organisasi dengan pakar perunding. Kemudian, maklumat perubahan dibentuk dan tindakan yang sesuai direka untuk memajukan organisasi. Kebenaran pengurusan atasan diperoleh bagi memastikan perubahan yang dicadangkan akan diterima. Bagi contoh pada frasa perancangan, kita akan teruskan dengan contoh yang diberi bagi frasa peninjauan tadi. Contohnya, lepas Google Classroom diintegrasikan, organisasi akan mengenal pasti punca masalah dengan pengumpulan maklumat. Contohnya, guru tidak dapat menentukan tarikh tamat pengerahan tugas. Lepas tu, mereka akan membuat satu diagnosis bersama pakar. Oleh itu, tindakan yang sesuai akan direka untuk menyelesaikan masalah itu. Google akan mengintegrasikan Google Calendar ke bilik darjah untuk tarikh tamat tempoh tugasan, perjalanan lapangan dan penceramah kelas. Selepas frasa peninjauan, frasa perancangan, kita akan masuk kepada frasa tindakan, iaitu action phase. Pada frasa ini, perubahan yang
kena pasti di peringkat perancangan dilaksanakan pada fasa ini. Fasa ini akan melibatkan beberapa proses yang bertujuan untuk menentukan peralihan organisasi dari keadaan semasa ke keadaan baru atau masa depan berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki. Kemudian, aktiviti perubahan dikesan dan nilai dari semasa ke semasa untuk menentukan kemajuan dan malamat perubahan dicapai atau sama ada memerlukan modifikasi atau penyempurnaan. Contoh bagi frasa tindakan ialah pada Mac 2017, Google membuka bilik darjah untuk membenarkan mana-mana penggunaan Google peribadi untuk menyertai kelas tanpa syarat yang mempunyai akaun G Suite untuk pendidikan. Pada 7 Ogos 2018, Google mengumumkan pembaharuan ruang kelas dan menambahkan bahagian kerja kelas, meningkatkan antara muka pengedan dan membenarkan penggunaan semula kelas dari kelas lain dan menambah ciri untuk guru untuk menunjukkan kandungan mengikut topik. Pada fasa terakhir iaitu fasa integrasi, fasa ini akan melibatkan usaha untuk melakukan perubahan dijadikan sebahagian daripada operasi atau fungsi organisasi selepas berjaya melaksanakan dan menstabilkan perubahan tersebut. Gelajat baru dikekalkan melalui maklum balas, insentif dan ganjaran. Kemudian, perjanjian atau kontrak dengan pakar pendidik akan ditamatkan secara beransur-ansur. Contoh pada frasa integrasi ialah sekolah-sekolah menggunakan Google Classroom untuk menggantikan Frog Valley mulai 1 Julai 2019. Pada 23 Mac 2020, selaras dengan arahan kerajaan berkenaan penutupan semua sekolah berikutan dengan penularan COVID-19, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang komited untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan melalui kaedah e-pembelajaran. Salah satu adalah Google Classroom. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.